أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. الحمد لله حمدا وشكرا لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah wa syukrulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat. Dan kalau kita banding dan hitung seluruh nikmat itu dengan amalan kita, maka tidak akan pernah sebanding. Selawat dan salam atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas ahli keluarga baginda, para sahabat dan orang-orang yang mengikut jejak langkah baginda hingga ke hari kesudahan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada minggu yang terdahulu kita telah berhenti pada ayat yang ke-211 dalam suratul Baqarah. Mana ayat tersebut memerintahkan supaya bertanya kepada Bani Israel. Sal Bani Israel. Sal maksud dia tanyakan, iaitu sal bererti perintah untuk bertanya. Sal, sa'ala, bertanya. Tapi kalau sal maksud dia perintah untuk bertanya. Bila perintah untuk bertanya, kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita, maksudnya tanyakan. Tanyakan kepada Bani Israel. Bani Israel adalah daripada perkataan Israel, maksudnya anak-anak Nabi Yaqub, keturunan Nabi Yaqub. Jadi Israel adalah keluarga Yaqub. Jadi kita sebut Bani Israel, maksud dia daripada keturunan Nabi Yaqub alaihissalam. Kam atainahum bil ayatin bayyinah. Berapa? Kam maksud dia berapa? Kam. Kalau kita beli barang, kita tanya kam, yakni berapa? Kam ataupun ditambah dengan bikam, dengan berapa? Lau samahta bikam, maknanya bikam maksud dia dengan berapa. Berapa kam maknanya berapa. Tapi dalam ayat ini disebut kam bukan maknanya berapa, tapi kam maksudnya betapa. Betapa banyaknya. Berapa dengan betapa. Betapa pun satu soalan juga, tapi betapa tadi untuk kita fikir, ukur, maknanya betapa baiknya dia, betapa banyaknya pemberian, gitu. Kam atainahum min ayatin bayyinat. Betapa banyaknya keterangan yang telah kami berikan kepada mereka. Yakni dalam ayat ni disebut kam atainahum min ayatin bayyinat. Betapa banyak dah min ayatin, daripada tanda-tanda kekuasaan Allah tadi telah diberikan kepada mereka, telah ditunjukkan kepada mereka, telah diterangkan kepada mereka, telah dijelaskan kepada mereka. Iaitu banyak benda yang Tuhan beri kepada Bani Israel. Yang pertama, dia satu kaum yang menjadi pilihan, yang ditutupi dengan awan. Wa zallalna alaikumul ghamama wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Itu orang Bani Israel dilindungi oleh awan, ditutupi oleh awan, dan juga diberikan nikmat besar, iaitu makan makanan daripada syurga, iaitu al-manna wassalwa. Manna ialah sejenis manisan, salwa adalah sejenis burung. Diberikan kepada Bani Israel. Dan banyak lagi.
hatta Allah memerintahkan supaya mereka masuk ke dalam kepada Ardul Muqaddasah, iaitu masuk kepada Baitul Maqdis yang telah ditetapkan oleh Allah kepada mereka. Sebab itulah sampai hari ini, walaupun berjanjang dengan Barat, mereka beri banyak pilihan, tetapi mereka pilih Palestin sebagai tempat duduk mereka. Dan mereka juga mengatakan, Quran sendiri telah mengatakan bahawa Palestin tadi, Ardul Muqaddasah tadi, Baitul Maqdis tu adalah kepunyaan mereka. Sedangkan dalam Al-Quran disebut begitu ketika Bani Israel yang mengikut Nabi Musa AS. Nabi Musa dibawa bila Bani Israel dikejar oleh tentera Fir'aun untuk dibunuh. Kemudian Nabi Musa diberi mukjizat dengan tongkat belah laut, kemudian boleh seberang Laut Merah. Kemudian Nabi Musa membawa orang yang beriman masuk ke Baitul Maqdis. Tapi sampai sekarang mereka dakwa itulah tanah asal mereka. Kalau ikut sejarah, Baitul Maqdis bukanlah asal mereka, tapi orang Kanaan yang buat yang bina Baitul Maqdis. Tetapi akhirnya Allah suruh mereka masuk. Allah beri mereka masuk Baitul Maqdis kerana mereka beriman kepada Allah ketika itu. Adapun yang sekarang bukanlah dijanjikan tanah tadi kepada Bani Israel, tapi tanah tadi dijanjikan kepada orang yang beriman. Jadi banyak benda yang Allah beri kepada Bani Israel ni. Nah, mukjizat nabi-nabi mereka nampak hisi. Hisi ni boleh tengok ke mata lendai. Nah, Allah turunkan makanan daripada langit, dia nampak ke mata lendai dia. Allah turunkan berikan ditutupi awan, nampak awan ikut dia, nampak depan mata dia. Dan banyak benda Allah beri keterangan, petunjuk banyak kepada Bani Israel, yang jelas depan mata mereka. Tapi mereka masih lagi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebetulnya. Wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'at fa innallaha syadidul 'iqab. Dan sesiapa yang menukar nikmat Allah, nikmat keterangan Allah, wa may yubaddil ni'matallah, siapa yang menukar nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu nikmat yang diberikan kepada Bani Israel tadi, ditutupi awan, diberikan makanan dari langit, dan semua itu nikmat besar kepada Bani Israel, tidak diberikan pada umat-umat sebelum itu, dan tidak juga diberikan umat-umat yang selepas itu, melainkan ketika datangnya dan umat Muhammad ini, umat Islam inilah merupakan umat terbaik. Kerana itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kuntum khairu ummah, kamu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairu ummah, sebaik-baik umat. Iaitu selain dari sebelum itu, sebelum lahir dari umat Nabi Muhammad, maka Bani Israel lah merupakan orang yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kerana penciptaan dia ingat kerana dia Bani Israel, tidak, tetapi kerana berimannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sekarang mereka sudah lari daripada ajaran sebenar, kerana yang ada sekarang ini memanglah orang Yahudi yang tidak beriman dengan Al-Quran, dan sebahagian besar daripada mereka pula adalah Zionis yang lebih sesat daripada orang Yahudi. Fa innallaha syadidul 'iqab, sesungguhnya Allah amat berat azab seksanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala amat berat azab seksanya kepada orang yang mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu orang yang menukar nikmat Allah dengan kekufuran. Sebab itu kalau kita tengok dalam Ihya, Imam Al-Ghazali menyebut bahawa dari segi nisbah dosa kita kepada Allah, maka tidak ada dosa kecil, dosa besar. Dari segi perkelasan dosa itu memang adalah dosa besar dan dosa kecil, tapi dari segi kepada siapa yang kita melakukan dosa itu, tidak ada dosa kecil dan tidak ada dosa besar, semuanya adalah dosa besar. Kerana apa? Kerana kita melakukan maksiat kepada Allah dengan menggunakan nikmat Allah, iaitu segala anggota yang Allah beri pinjam kepada kita adalah nikmat
daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita buat maksiat dengan apa? Adakah kita buat maksiat dengan mesin? Adakah kita buat maksiat dengan orang lain? Tak. Kita buat maksiat dengan anggota yang telah Allah berikan kepada kita. Sepatutnya kita bersyukuri nikmat yang Allah beri tadi. Anggota tadi kita gunakan untuk tujuan ibadah, untuk tujuan mendekati Allah Subhanahu wa taala. Tapi malangnya kita gunakan segala anggota yang Allah beri tadi untuk lawan, untuk buat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat orang pinjam barang kita, dodoi yang mari tebah kaki kita. Dia pinjam barang kita, dia tebah kaki kita. Dia berat dalam lah, maknanya gitu. Nisbah daripada perbuatan tu besar. Tapi dari segi syariat dibahagikan ada dosa kecil dan besar lah. Tapi dari segi kepada siapa yang kita buat dosa tadi, seolah-olah tidak ada dosa kecil dan tidak ada dosa besar, kerana memandang kepada siapa mempunyai diri kita sendiri. Itu kita menggunakan segala nikmat anggota badan kita ni untuk melakukan maksiat kepada dia. Jadi hak pinjaman ni kita selalu guna. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu walladzina ittaqaw fawqahum walladzina ittaqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Zuyyina lilladzina kafaru, kehidupan dunia ini dan kemewahannya diperhiaskan dan dijadikan amat indah pada pandangan orang kafir. Zuyyina lilladzina kafaru, zuyyina lilladzina kafaru, dihiasi. Zuyyina maksud dia kalau kita cakap bahasa Melayu iaitu perbuatan yang pasif. Dihiasi, bukan menghiasi. Dihiasi kepada zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya, dihiasi bagi orang-orang kafir hayatud dunya, iaitu kehidupan dunia, sehingga mereka berlagak sombong dan memandang rendah kepada orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa dengan imannya lebih tinggi martabat mereka yang kafir itu pada hari kiamat kelak. Dan ingatlah Allah memberi rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya dengan tidak terkira, yakni menurut undang-undang peraturan. Zuyyina lillazina kafaru, dihiasi dunia ini kepada orang-orang yang kafir, yakni diperindahkan. Zuyyina asal dia dihiasi, maknanya dihiasi sesuatu yang terhias, mestilah dia tadi nampak comel, nampak indah. Zuyyina lilladzina kafaru, telah dihiasi, telah diperindahkan dunia, hayatud dunia, kehidupan dunia ini kepada orang-orang yang kafir. Apa dia orang kafir? Orang kafir adalah orang yang tidak beriman kepada Allah. Orang kafir adalah orang yang tidak beriman kepada Allah. Asal perkataan kafir daripada kafara. Kafara berarti sesuatu yang tertutup, yakni satara, sesuatu tertutup. Kafara. Sebab tu orang Arab bila dia mari cari kapur baru di tanah Melayu dulu, satu ketika dulu wangiang tu nama kapur baru. Jadi kapur baru tu bukan kapur sirih, bukan kapur tulis papan hitam tu, bukan kapur semi. Kapur baru adalah suatu wangian yang duduk dalam buluh. Kalau kita baca kitab Rihlah Ibnu Battutah, disebut kapur baru tadi adalah sesuatu yang duduk dalam buluh. Di Aceh dia pergi. Jadi sesuatu yang duduk dalam sarang
yang di cover tu, dilitupi satu benda yang bahasa Arab panggil kafur. Kalau putih panggil which is covered, yang di cover, di buku. Itu orang Arab panggil kafur. Jadi itu asal kapur baruh tu. Bukan kapur baruh tu macam kapur sirih, bukan macam kapur seming. Itu kapur. Tapi kapur baruh adalah benda yang dilitupi dengan buluh wangian tu, lalu dipanggil sebagai, orang Melayu panggil tambah baruh situ lah. Patutnya bahasa Arab panggil kafur, sesuatu yang ditupi. Jadi orang kafir ni terlindung daripada melihat kebenaran. Orang kafir, kafur, kafara maknanya satara, hati dia terlindung, terdendeng daripada menyaksikan kebenaran. Jadi orang yang kafir tadi, itu tutup hati dia, terlindung daripada menerima hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dapat hidayah, tidak disinari dengan cahaya iman. Orang kafir tadi tertutup, kafara. Maknanya orang kafir ialah orang yang tertutup. Jadi orang yang tidak tertutup, mereka melihat alam ini, hati mereka dengan melihat kepada pencipta alam. Itu hati memandang kepada Khalik, mata memandang kepada makhluk. Itu orang beriman. Orang beriman, mata dia nampak, mata lendai dia nampak makhluk ni, nampak keindahan dunia, nampak comel belaka, tapi tidak mempengaruhi hati dia. Kenapa? Kerana hati dia tidak terlindung daripada menyaksikan Khalik. Mata lendai, bahasa kampung kata, mata lendai tengok dunia, mata hati lihat kepada pencipta dunia. Hati melihat kepada kebesaran Allah, mata melihat kepada dunia. Tetapi orang kafir ni dia terlindung, hak dimensi kedua tu dia terlindung. Orang kafir dia tengok comel habis itu, dia tengok indah dia habis itu. Masuk balik, maksudnya bila dia tengok suatu benda sedap, dia akan puaskan secara nafsu dia. Kalau dia tengok satu benda yang berbentuk harta, maka dia akan menggunakan harta tadi untuk kepuasan diri dia. Dalam ayat yang lain memang Allah Subhanahu Taala menjelaskan memang itu sifat asal manusia. Yang ini disebut zuyyina lil ladzina kafaru. Tapi dalam ayat lain Allah Subhanahu Taala menyebut zuyyina lin nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatir muqantarati minaz zahabi wal fiddah ila akhir ayat. Iaitu telah dihiasi manusia tadi dengan suka kepada perempuan, suka kepada syahwat dengan perempuan, suka kepada anak pinak, suka kepada ladang dan sebagainya. Itu memang fitrah manusia. Tetapi orang beriman menggunakan semua itu, memenuhi keperluan tadi dengan mengikut landasan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kafir nak nikah kau, orang Islam pun nak nikah kau, tapi orang Islam menikah mengikut syariat Islam, maka nikah tadi bukan jadi lagi benda yang haram, sudah jadi ibadat. Tak? Sebab tu Imam Ghazali kata macam susu jumpa dengan buah kerma, benda yang kena selera nafsu tetapi dirahmati oleh Allah pula, iaitu perkahwinan. Benda yang nafsu kita dak beci, tapi dia disukai oleh Allah juga, iaitu perkahwinan. Maka semua orang kafir ke muslim dia tadi, dia ada rasa untuk bersama dengan pasangan, nak berkahwin. Tetapi orang Islam, orang yang beriman, mereka berkahwin atas landasan mengikut apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak menyekat keinginan, tetapi menyalurkan. Baik, orang Islam juga nak kepada makanan, suka kepada makanan yang dihalalkan. Orang Islam juga sama saja dengan orang kafir, suka kepada harta, tapi harta yang dicari dengan sumber yang halal. Maka semua ini adalah sifat asli manusia, fitrah asli manusia, berkehendakkan kepada semua yang telah disebutkan tadi. Tetapi orang yang beriman, dia tidak lupa kepada
yang menciptakan semua itu. Jadi dia tidak menafikan, Allah tidak menafikan fitrah manusia tadi, sebab Allah lah yang menciptakan manusia. Tetapi orang yang beriman, dia melihat segala itu dengan mata lendir dia, tapi dia nampak kebesaran Allah dengan mematuhi perintah Allah, dengan ikut segala arahan Allah, perintah Allah, di sebalik daripada semua perhiasan dunia tadi. Ya. Jadi orang kafir, dia habis itu saja. Dia nak kau perang, dia sesat. Dia nak harta, dia cari, tak kira judi ke, tipu ke, riba ke, dia bahang belaka. Janji dia nak kepuasan tu. Lagi berapa, dia nak berapa, semua dia kejar. Jadi pemusatan kepada hidup dia adalah untuk memuaskan hawa nafsu dia dengan mengejar dunia tadi. Perkataan dunia itu setengah ulama menyebut mari daripada perkataan dana. Dan dana tadi ada dua pandangan. Yang pertama, maknanya bawah, rendah. Kataan dunia ni rendah. Kataan dana maksud dia rendah. Jadi disebut kepada rendah jika kita bandi dengan akhirat. Kita adu dengan akhirat, dunia rendah selalu. Sebab tu kita panggil dunia. Sesuatu yang rendah martabaknya jika dibandingkan dengan akhirat. Bila dia duduk sama, dia duduk seorang, dia nak apa? Pak kita mari cerita tentang kelebihan akhirat, dia jadi rendah selalu. Sebab tu Allah SWT menegaskan walal akhiratu khairul laka minal ula. Ada pun akhirat itu, walal akhiratu lebih baik kepada kamu daripada al-ula, yakni ad-dunya. Itu satu pandangan. Setengah ulama mengatakan bahawa perkataan dana ni masuk dekat. Jadi suatu benda yang dekat ni, dia terlibat dengan pengalaman kita. Dekat kita, kita rasa dia, kita tengok dia, kita cium dia, kita sentuh dia. Itu makna dekat. Dekat dengan pengalaman kita, yakni keterlibatan pengalaman kita dengan dunia ni, sehingga kita terlupa kepada akhirat dan terlupa kepada pencipta, kepada dunia. Kali itu perkataan alang ni bukan banyak dibincang dalam kitab sains, tapi alang ni dibincang dalam kitab akidah banyak. Bab alang ni. Jadi alang ni daripada perkataan alang ni, dia mari daripada perkataan ilmu alamat, kemudian alang. Jadi bila sebut alang ni nak tunjuk apa? Nak tunjuk kepada alamat, kepada pencipta alam. Bila sebut alam, maknanya sebagai alamat kepada pencipta alam. Kali itu signboard tu agak panggil maklam, iaitu papan tanda. Jangan kita, bila orang yang tidak beriman, bila dia tengok papan tanda tu, dia rasa situ dah. Kita pergi Cenering, dia tulis Kuantan 200 km. Jadi Cenering tu comel dah. Jadi orang kita kata ni tas benar Kuantan. Padahal 200 lagi baru sampai ke Kuantan. Tapi signboard tu comel, ada api pula, macam-macam hidup tepi patah pula comel. Maka orang yang tak faham tentang hakikat ni, dia duduk situ, buat rumah tangga situ. Padahal dia kabur Kuantan 200 kilo lagi. Maknanya jauh lagi Kuantan tu nak sampai. Tapi bagi orang dia terpedaya, dia nampak kepada signboard tu saja, papan tanda je, dia ingat situ dah Kuantan. Jadi orang kafir ni dia terlindung daripada melihat benda yang ghaib, iaitu melihat kepada pencipta, kepada dunia ni. Dia nampak dunia saja dan dia rasa indah dunia ni. Kadang-kadang ada orang kata, orang Islam ni kata, guana ni kita Islam, kita beriman kepada Allah, tapi kita miskin. Orang yang langgar perintah Allah, rokok, riba, macam-macam judi, kaya-kaya Allah Ta'ala beri. Macam mana ni? Kali itu keindahan dunia ni dihiasi bagi mereka yang kufur. Jadi jangan mereka rasa sedap duduk. Juga orang Yahudi banyak Allah Ta'ala beri ke dia. Sama ada yang ghaib ataupun yang zahir. Dari segi benda-benda kita kata tadi kan, dia berikan banyak benda. Dia beri kepada dia makanan yang tidak diberi pada orang lain, manna wassalwa, macam-macam lagi kelebihan yang diberikan kepada orang Yahudi.
otak mereka cerdik. Orang Yahudi ni cerdik, otak dia ligak. Sebab tu dia pandai nipu, sebab otak dia ligak. Tetapi cerdik dia tadi, mereka tak nampak benda yang baik. Mereka tak nampak, hati mereka tak nampak kepada pencipta, kepada dunia ni. Sebab tu Imam Suyuti kata mereka ni bodoh. Bodoh kata Imam Suyuti. Bila ada tihim, kerana bodoh dia tadi. Bukan bodoh matematik, bukan bodoh sains, bukan bodoh buat konspirasi dunia macam-macam. Tak, yang tu tak bodoh, cerdik. Tapi bodoh dia kerana tak boleh percaya kepada benda yang tak boleh percaya kepada Tuhan yang tidak dapat dilihat. Sebab tu lepas berang boleh dapat menyeberangi Laut Merah tu, Nabi Musa belah dengan tokak tu. Bila duduk sebelah tu, minta Nabi Musa buat patung lalu, nak sembah. Tidak boleh menyembah Tuhan yang tak nampak. Itu akal dia. Batu orang Yahudi cerdik, tapi cerdik dia benda zahir saja. Benda yang gaib mereka tak boleh percaya, mereka tak boleh faham, mereka tak nak faham. Jadi mereka bodoh benda-benda yang gaib. Jadi Allah SWT menghiasi orang-orang kafir ni dengan kehidupan yang zahir ni saja. Kerana itu dalam hadis Nabi menyebut, Nabi SAW menyebut, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul lil kafirin. Dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin, wa jannatul lil kafirin, dan merupakan syurga bagi orang-orang kafir. Orang kafir suka di dunia ini. Orang kafir merasa dia hebat di dunia ini, tetapi sebenarnya mereka tidak ada apa-apa di akhirat. Kerana sifat Ar-Rahman memang boleh belaka rahmat tu. Islam kafir ke, ahli maksiat ke, ahli taat ke, boleh belaka. Tapi ada pun Ar-Rahim, sifat Ar-Rahim Tuhan tidak kena pada orang-orang yang kufur. Kerana itu tidak ada rahmat lagi bagi orang kafir di akhirat. Jadi apabila Allah SWT menghiasi mata mereka, menghiasi pandangan mereka, menghiasi pemikiran mereka, perspektif mereka terhadap dunia, ataupun bagaimana mereka melihat alam ini, bagaimana benda yang satu yang zahir sahaja, tidak balik kepada Allah. Mereka tidak yakin bahawa dunia ini adalah sementara, kita akan tinggalkan dunia ini. Mereka tak percaya bahawa adanya kehidupan selepas kematian. Maka mereka tadi tupu kepada dunia sesungguh hati, tidak percaya kepada benda yang mereka tidak nampak. Inilah orang-orang kafir. Walau macam mana kita cuba berdialog, walau macam mana kita cuba bertolak ansur, maka mereka tidak akan faham hakikat ni selagi mana mereka tidak beriman kepada Allah. Sebab apa? Sebab nak cakap benda zahir dengan orang cakap, orang ni cakap dengan maksud benda yang batin, orang ni cakap benda zahir. Jadi tak temu siku. Tak temu siku. Dan akhirnya orang-orang Islam sendiri pun, mereka pun longgar daripada melihat kepada benda yang hakikat, kerana terpengaruh dengan orang kafir. Melihat kepada orang kafir ni, dia tengok cara hidup orang kafir, kekayaan orang kafir, semua sekali itu mempengaruhi jiwa dia. Akhirnya menjadi kabur, menjadi lusuh pegangan dia kepada hakikat. Bila kurang pegangan mereka pada hakikat, mereka juga menjadi kaum yang lemah. Kerana kekuatan orang Islam adalah keimanannya, bukannya pengetahuannya, bukannya teknologinya. Kehebatan orang Islam berada kepada iman dia. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu susah, jangan kamu duka cita. La takhaf wa la tahzan. Janganlah kita janganlah kita berduka cita. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah berduka cita, janganlah risau. Kamulah yang tertinggi jika kamu beriman. Maknanya syarat kepada menjadi insan yang hebat adalah keimanan. Adapun kita kejar benda lain sama dengan orang kafir juga, maka kita akan terbabah
kita akan terikut dengan mereka juga. Lalu kita menjauhkan diri kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kadang-kadang kita tengok benda-benda yang berlaku kepada dunia Islam ini, kita tengok orang-orang Islam mula terpengaruh, semakin hari terpengaruh dengan kehebatan orang Barat dan kehebatan orang Yahudi sendiri. Dan kehebatan orang Barat ini memang mereka ini adalah sebahagian daripada orang-orang Yahudi. Apabila kita melihat kepada orang yang tak percaya kepada akhirat, orang yang tak yakin kepada kewujudan yang gaib, maka mereka buat perkara tadi berdasarkan kepada sains. Dan apabila buat jadi, maka kita sendiri pun terpengaruh dengan mereka. Kita tertipu dengan mereka sebab kita mula rasa longgar, rasa tawar, rasa kabur hati kita kepada hakikat. Sebab kita tengok Al-Zuhir ni jadi sokmo. Dan juga kita pengaruh dengan kehidupan. Cara kehidupan kita mula jadi macam orang Barat. Kita pergi ke negara Arab, memang pakaian dia orang Arab, tapi ramai orang Arab berjiwa Barat. Lebih lagi moden kehidupan dia daripada kita. Itu orang Arab yang asal ni menjadi, kita kata, benteng yang kuat lah. Benteng yang kuat kepada kita, benteng yang kuat kepada agama Islam. Tapi sekarang orang Arab pun sudah jadi kebaratan. Sudah jadi kebaratan. Orang-orang mana pun Islam kita sekarang ni banyak yang terpegung ataupun terpesona dengan kehebatan sains yang dibawa oleh orang Barat. Adakah salah sains? Tidak salah. Kerana yang memperkenalkan sains itu banyak orang Islam. Banyak konsep-konsep sains seperti algoritma itu dibawa oleh Al-Khwarizmi sendiri. Banyak Ibn Sina, semua itu orang Islam. Tetapi bezanya orang Islam menggunakan sains untuk khidmat kepada manusia, tetapi orang Barat menggunakan sains untuk mengawal manusia, untuk mengeksploitasi manusia. Itu beza dia. Orang Islam dulu kuat gak sains. Orang kehebatan dulu teknologi, orang Islam mendahului daripada orang Barat. Dan kita tengok ulama-ulama dulu ramai yang menjadi ahli sains. Dia juga ahli tafsir, dia juga ahli sains. Mana istilah-istilah kimia sendiri pun bahasa Arab, al-kimia. Kata alkali bahasa Arab. Jadi benda-benda banyak sains ni orang-orang Islam yang pelopori. Tapi oleh kerana dulu orang Islam mendalami sains untuk apa? Untuk menjadi khadam kepada manusia, berkhidmat kepada manusia. Tapi orang Barat sekarang menggunakan sains tadi untuk menguasai manusia. Itu dua perkara yang berbeza. Sebab tu sains yang datang daripada Islam banyak beri sumbangan pada dunia. Tapi sains yang datang hari ni menunjukkan kehebatan mereka dari segi nuklear dan sebagainya. Walaupun besar balagah bom nuklear tadi, tapi boleh hancur sebuah negeri. Jadi untuk merosakkan dunia, banyak benda yang berlaku pada sains hari ni. Bukan Islam menyekat sains, tidak, tetapi orang Islam buat benda sains tadi untuk menjadi khidmat kepada manusia. Kenapa tidak jadi khidmat kepada manusia? Kerana itu adalah satu benda yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mendapat ganjaran besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang Barat sekarang bukan begitu. Orang yang mencipta obat-obatan semakin hari semakin kaya. Sebab manusia memang cari berapa pun harga pembedahan vaksin dan sebagainya. Orang yang menciptakan teknologi komputer makin hari memang orang ikut dia. Walau berapa harga mesti orang ikut dia. Jadi semua tadi mempengaruhi manusia. Orang Barat mengangkat pemain bola yang gaji berjuta-juta, artis yang menjanji dia bulanan berjuta-juta. Memang kita, orang budak-budak kita sekadar tepek gambar je lah, tak ada nak kerja gaji setara dia. Tapi menjadi idola, menjadi ikutan bagi orang muda. Jadi letak harga pemain bola gaji sampai juta-juta. Orang kerja untuk orang ramai, menjaga keselamatan bomba, tidak besar gaji. Orang menjaga pertahanan askar, tidak mahal gaji. Orang jaga keselamatan polis, tak mahal gaji. Yang mahalnya artis, yang mahalnya pemain bola ahli sukan, itu yang mahal.
itu yang maha, yang dibuat oleh orang barat hari ni menjadi ikutan anak muda kita terpesona dengan semua itu. Sebab tu walau bagaimana pun kita menyekat, tetapi cara kehidupan tadi, hambatan pada kehidupan tadi adalah satu benda yang besar. Kita tengok sejarah Palestin sendiri, bukan ulama tak keluar fatwa haram jual tanah. Bahkan masa sebelum jatuh Turki Osmaniyah telah meletakkan undang-undang negara tidak boleh jual tanah Palestin kepada orang-orang Yahudi. Ketika itu orang Yahudi mula masuk Palestin, British mula masukkan orang-orang Yahudi ke Palestin. Kerajaan Osmaniyah mengeluarkan undang-undang tidak boleh jual tanah kepada orang Yahudi. Dan akhirnya bila British, kerajaan Osmaniyah jatuh, orang-orang Palestin mula jual tanah kepada orang Yahudi. Kerana cukai yang tinggi yang akan dikenakan oleh pihak British, tak mampu bayar, jual juga tanah-tanah kepada orang Yahudi. Sedangkan mufti Palestin masa tu mengeluarkan fatwa kembali bahawa hukum menjual tanah kepada orang Yahudi adalah haram di sisi Islam, tapi orang jual juga. Sehingga sekarang mereka ceroboh lagi. Asalnya berapa peratus saja tanah untuk Yahudi. Selepas tahun 40-an tanah Yahudi menjadi 58%. Tapi sekarang bila belah dua antara tebing barat dengan Jerusalem tu, maka tinggal kecek saja. Jadi yang silapnya mari daripada orang Islam juga, kerana mereka jual. Dan masa tu kata bahagian pengkaji antaranya yang menceritakan tentang Ismail Raji, almarhum Ismail Raji Al-Faruqi sendiri pun cerita masalah problem Islam dengan Israel. Ketika itu ramai orang Palestin jual tanah, dia kata nak buat benda padang pasir, jual padang pasir lah, nak buat apa, nak tanam tak boleh. Tapi akhirnya mereka buat penempatan, buat pemerintahan sendiri, lalu mereka ceroboh tanah Palestin. Jadi semua ini permainan dunia belaka. Kita bila kita tengok kehebatan dunia tadi, tidak balik kepada Allah, kita semua diperdayakan dengan undang-undang. Memang dia sebut bagus. Mula-mula dia perkenalkan perkenalkan hak asasi manusia. Kita kata bagus undang-undang ni, Islam pun sokong. Tapi akhirnya ke mana nak bawa? Perkahwinan sama jantina dan macam-macam lagi. Dia kata itu hak manusia juga. Dia bercerita tentang hak manusia, tapi dia tidak bercerita tentang hak Khalik, iaitu hak pencipta kepada manusia. Dia cipta dah orang lelaki, pasangan dia puang. Apa yang kita pergi langgar, lelaki lawan dengan orang lelaki, puang lawan dengan orang puang. Maka itu kita jaga hak manusia, tapi kita tidak jaga hak pencipta pada manusia yang lebih besar. Kerana dialah yang membuat manusia dengan sistemnya, dengan perundangannya, dengan kaedahnya, semua sekali dia ciptakan. Dan dia tahu di manakah sempadan kerosakan manusia. Jadi kita tangguh dulu perbincangan ni. Mudah-mudahan kita bertemu lagi pada hari mendatang. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.